الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسنى إن شئت سهلا. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya sebagaimana yang dijanjikan, pada malam ini kita nak buat satu penjelasan, penerangan dan membongkarkan kekeliruan ataupun syubhah, kesamaran daripada pihak-pihak yang mengatakan ataupun mendakwa, menganggap golongan yang menjadikan peristiwa Isra' dan Mi'raj yang berlaku kepada Nabi SAW menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, berada di atas. Golongan ini adalah bodoh gila. Mereka mengatakan ini golongan puak bodoh gila menjadikan Isra' dan Mi'raj yang berlaku kepada Nabi sebagai dalil Allah Ta'ala berada di atas arasy. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya dah mengulas, membuat syarahan, huraian, penjelasan beberapa kali di dalam masalah isu ni tentang Allah Ta'ala berada di atas arasy. Jadi orang kata sekejap atas arasy, sekejap atas langit. Arasy itu berada di atas langit yang ketujuh. Sebab itu dalil-dalil yang dijumpai di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi SAW sama ada menyebut Allah Subhanahu wa taala berada di langit, yakni di atas langit ataupun di atas arasy, semuanya betul. Kerana arasy berada di atas langit yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa taala berada di atas daripada arasy. Jadi di sini saya nak membuktikan dan nak mengemukakan beberapa pandangan ulama dan kitab-kitab yang menjadi hujah dan pegangan bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj itu menjadi dalil Allah Ta'ala berada di atas arasy, di atas daripada segala langitnya. Ini bukan suatu andaian daripada mana-mana pihak. Ini adalah merupakan suatu hujah, fakta, dalil, burhan. Banyak ulama-ulama menjadikan peristiwa Isra' dan Mi'raj sebagai dalil Allah Ta'ala berada di atas langit. Cuma pada malam ini saya akan mengemukakan dua buah kitab sahaja, iaitu Al-Arsyu yang dikarang oleh Imam Zahabi dan juga kitab yang kedua Ar-Raddu 'alal Jahmiyah yang dikarang oleh Imam Darimi. Yang kedua, ada pihak membuat satu kiasan. Contohnya kita berada di suatu tempat, kita tengok bulan. Adakah bulan berada di situ? Pertamanya kita nak sebut ini suatu kiasan yang sangat salah. Suatu perbandingan contoh yang sangat salah. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Fala tadribu lillahil amsal." Ayat yang keberapa? "Fala tadribu lillahil amsal." Jangan kamu menjadikan mengadakan Allah Ta'ala itu dengan berbagai-bagai perumpamaan. Ayat 74. Ayat 74 Suratul Nahli. Jadi pelajar boleh catat dan hadirin yang menyaksikan kuliah ini boleh catat. Suratul Nahli juzuk yang ke-14. Ayat yang apa kita sebut tadi? 74. Fala tadribu lillahil amsal, maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah Ta'ala itu perumpamaan-perumpamaan. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui
dan kamu tidak mengetahui. Ini dalil daripada Al-Quran jelas. Allah Ta'ala tetap sama, laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat ini nyata. Allah Ta'ala tak boleh kita nak kias. Kias ini kita membuat satu perbandingan. Allah Ta'ala ni begini, 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 begini. Tak boleh. Sebab Allah Ta'ala mukhalafah. Begitu juga saya selalu menyebut tentang penafian. Saya akan ulang lagi. Tentang penafian jihah, makan, ataupun tahayus. Penafian tempat, arah, ruang. Tidak dinafikan oleh Allah. Tidak dinafikan oleh Nabi SAW. Kita hanya menyebut apa yang disebut oleh Allah. Kita hanya menafikan apa yang dinafikan oleh Allah tentang diri dia. Dan kita menisbatkan, mengiyakan apa yang diisbatkan oleh Allah Ta'ala tentang diri dia. Antara kita dengan Allah, siapa yang paling kenal Allah? Daripada diri Allah Ta'ala sendiri. Kita semua manusia lebih mengenali Allah, ataupun Allah Ta'ala sendiri paling kenal diri dia? Cuba tolong jawab. Antara kita dengan Allah Ta'ala sendiri, siapa yang paling kenal diri Allah? Semua sepakat mengatakan Allah Ta'ala sendiri yang paling kenal tentang diri dia. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala paling kenal tentang diri dia sendiri, sudah tentu apa yang dia sebut itulah yang betul. Bukan kata paling betul, itulah yang betul. Kerana dakwaan-dakwaan, andaian-andaian manusia terhadap Allah Ta'ala tak betul. Sebab tu dalam ayat tadi kata fala tadribu lillahil amsal. Sesungguhnya janganlah, maka jangan sekali-kali kamu mengadakan perumpamaan contoh terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ringkas ceritanya, Allah Ta'ala tak boleh kita nak kias. Kalau begitu begini, kalau begitu begini, kalau begitu begini. Buat perbandingan, contoh, bulan tak boleh, tak betul. Ataupun kita kata berada di atas arash, mengambil tempat. Kalau mengambil tempat itu adalah sifat baharu, sifat makhluk. Tak boleh dibandingkan dengan sesuatu Allah Ta'ala ini. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang isu ini, minta admin tolong pasang video yang telah kita post di dalam Facebook kita. Ada individu, dia banyak menggunakan logik dan akal bagi menghuraikan tentang zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita apa ni? Cerita ke kisah Nabi Musa tu lah. Jadi kalau Nabi Musa, tentu dia minta apa, dia boleh kata-kata dengan Allah Ta'ala. Bukanlah maksudnya Allah Ta'ala di Bukit Tur Sina. Saya sebut sekali lagi tadi. Kerana tak lazim yang melihat dan dilihat di tempat yang sama. Ada bab yang kita dah bicara dah dulu. Siapa yang menjadikan hujah Mi'raj Rasulullah SAW kata Allah Ta'ala di arash, di langit, bodoh gila punya. Memang bodoh gila punya. Bahkan keluar daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, boleh jadi kufur. Pasal apa? Salah i'tikad. Tuan-tuan tengok bulan dekat Taman Keladi. Nampak? Saya nak bagi contoh. Contoh berfikir mudah. Nampak bulan? Nampak? Bulan kat mana? Tuan-tuan kat mana? Taman Keladi. Bulan kat Taman Keladi lah. Sepatutnya itulah jawapan dia. Kalau macam mana i'tikad puak-puak W tu, Rasulullah kat langit, Rasulullah nampak Allah Ta'ala. Rasulullah kat langit, maka Allah Ta'ala di langit. Okey, tuan-tuan di Taman Keladi, tuan-tuan nampak bulan tak? Maka bulan di Taman Keladi. Tuan-tuan tak jawab begitu, maksudnya tuan-tuan setujulah tak sama i'tikad dengan Wahabi. Tapi tuan-tuan setuju Wahabi, memang gila babi. Babi pun tak macam tu. Boleh faham? Kasar tak bahasa ni? Pasal memang kena kasar pasal salah akidah, kufur punya i'tikad. Boleh faham? Kita kat Taman Keladi, bukan bulan kat Taman Keladi. Bulan tu tempat bulan lah. Itu bulan dengan tempat bulan. Allah Ta'ala bulan ke? Kalau Rasulullah di langit, takkan Allah Ta'ala di langit. Memang Rasulullah melihat Allah Ta'ala, Rasulullah di langit. Tapi bukan Allah di langit. Kalau kita di Taman Keladi pun bukan bulan di Taman Keladi, takkan Allah Ta'ala di langit bila Rasulullah di langit? Bodoh apa kau? Kita kadang-kadang cara pemikiran ni dah diselewengkan oleh puak-puak W ni. Itu yang jadi hidup tu. Itu yang puak-puak W ni tak suka kita ngaji sifat 20. Pasal apa? Ngaji sifat 20 ni orang cerdik, orang berakal.
Tambah pula jumpa ayat-ayat macam ni. Bodoh terus. Garang ustaz ni. Garang lah tuan-tuan. Bab akidah mana ada sebut ayat lembut-lembut? Bab akidah mana berdosa. Orang yang buat macam ni asi, derhaka. Mana ada bab akidah ni? Langgar je kafir tu. Akidahnya salah yang kafir, kufur, syirik. Mana ada maksiat? Mana ada? Itu fiqh. Kan? Fiqh ialah apa hukum sembahyang tak takbiratul ihram? Tidak sah. Mana ada kafir? Mana ada? Tak ada. Tasawuf lagi lembut. Satu tok guru tasawuf lembut. Kan? Ini sifat mazmumah, dosa. Hati dia tak rasa ke orang Taala. Cakap pun lembut. Cakap cara tasawuf. Macam itulah. Cakap cara tauhid, mana ada? Tu cakap cara tauhid, cakap cara perang, lagi yang tuan merah biji mata. Boleh? Faham? Takkan nak bagi suruh perang macam ni. Berjihadlah kita di jalan Allah Taala. Allah Taala akan kurniakan kita mati syahid. Mabuh gitu Bodoh kena tak ngaji langsung babak nak cakap. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka tuan-tuan dan puan-puan telah mendengar hujah-hujah, dalil-dalil yang dikemukakan oleh individu tersebut. Tidak ada satu dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi yang nak menafikan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy. Itu semua logik akal sahaja. Sebab itu dua kitab yang saya akan ketengahkan ini kerana menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Imam Zahabi dan juga Imam Darimi bagi nak rot balik hujah-hujah yang dikemukakan oleh ahli kalam, Mu'tazilah, Jahmiyah dan golongan-golongan puak-puak yang menggunakan akal bagi menghuraikan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sebut yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Taala sendiri. Allah Taala tidak menafikan apa yang dinafikan oleh golongan Jahmiyah, Mu'tazilah dan juga ahli kalam. Dan yang kedua, yang paling mengenali Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak menafikan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy. Okey, sebelum kita baca kitab Al-Arsyu yang dikarang oleh Imam Zahabi, sedikit tentang latar belakang Imam Zahabi. Imam Zahabi ini dia telah menulis dua buah kitab yang besar, dua jilid yang dikenali dengan Al-Arsyu, dua jilid yang tebal. Sedikit tentang latar belakang Imam Zahabi ini, yang menariknya, ramai daripada guru-guru yang Imam Zahabi talaki berguru dengan mereka. Tetapi yang paling masyhur, yang terkenal, salah seorang daripada guru beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Daqiq Al-Aid. Syekhul Islam Ibnu Daqiq Al-Aid. Itu salah seorang daripada guru dia yang sangat hebat. Daripada kalangan anak murid dia pula, salah seorangnya adalah Hafiz Abul Fida Ibnul Katsir. Selain daripada anak murid yang ramai kan, beratus-ratus anak murid dia, itu di kalangan ulama yang masyhur. Anak murid dia sendiri menjadi ulama yang besar, ulama yang mu'tabar, yang menjadi ahli tafsir, yang menulis mengarang kitab Tafsir Ibnu Katsir. Dan juga sedikit tentang penulisan beliau, kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Zahabi. Yang pertama Kitabul Kabair. Yang kedua Syiarul A'lam wan Nubala. Sirah orang-orang alim dan orang-orang yang cerdik. Kalau kita nak mengetahui tentang latar belakang para imam. Imam-imam sebelum dia kelahiran Imam Zahabi ini, dia cerita, dia ni siapa? Tinggal di mana? Dia lahir di mana? Wafat tahun bila? Dia mazhab apa? Semua diperincikan, didetailkan oleh Imam Zahabi di dalam kitab Syiarul A'lam wan Nubala. Yang seterusnya Itsbatus Syafa'ah, Mizanul I'tidal. Yang seterusnya Mizanul I'tidal, kitab Rijalul Hadis. Bagi orang-orang yang mempelajari ilmu hadis secara khusus, tidak asing bagi mereka kitab yang dikenali dengan Mizanul I'tidal. Di dalam kitab Mizanul I'tidal, dia membedah tentang latar belakang perawi-perawi hadis. Sama ada perawi-perawi ini diterima ataupun ditolak.
Kita tengok kitab yang besar yang dikarang oleh Imam Zahabi. Yang berikutnya, Sirah Nabawiyah min Kitab Tarikhil Islam. Yang keseterusnya, Tazkiratul Huffaz. Al-Maw'iqatu fil ilmi al-mustalahil hadithi. Mukhtasar ulumi. Al-Ibru min fawaidis siyari. Tarikhul Islamil Kabir. Al-Kashif fi ma'rifati man lahu riwayatun fil kutubis sittati. Jadi ini di antara penulisan ataupun kitab yang dikarang oleh Imam Zahabi. Yang kedua, tentang latar belakang Imam Darimi. Tadi saya sebut dah Imam Zahabi tadi, dia wafat pada tahun 748 Hijrah. Dia wafat pada tahun 748 Hijrah. Adapun Imam Ad-Darimi pula, dia wafat pada tahun, dia lebih awal lah, 280 Hijrah. Dia wafat pada tahun 280 Hijrah. Di antara guru-guru beliau adalah siapa dia di sini, Ahmad bin Hanbal, Ishaq ibnu Rahawai, Ibnul A'rabi, Imam Buwaiti, Yahya ibnul Ma'in, Sulaiman ibnul Harbin dan sebagainya. Banyak lagi ni, saya tak baca keseluruhan senarai nama-nama apa dia anak murid kepada Imam Darimi. Tetapi yang paling masyhur, yang paling hebat, sebahagian daripada anak murid dia, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari sendiri menjadi anak murid kepada Imam Darimi. Imam Muslim, Abu Daud, Abu Zur'ah Ar-Razi, Imam Tirmizi, Abu Hatim Ar-Razi dan sebagainya. Kesimpulan yang saya nak buat di sini, kitab yang akan dibaca pada penjelasan ini, tokohnya sangat hebat. Kok orang kata mereka ini tidak dikenali, ataupun nak menganggap bahawa penulis ini adalah terpesong akidah mereka daripada akidah Islamiah. Jauh sekali. Kerana kitab tulisan mereka dirojok oleh ramai ulama sehingga sekarang. Inilah kedua tokoh imam yang kita akan baca dalil dan hujah mereka yang menjadikan bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi SAW pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas arasnya, di atas daripada langit yang ketujuh. Kitab yang pertama, Al-Arsyu. Jilid yang kedua, muka surat 67. Dia ada dua jilid. Kitab Al-Arsyu ni ada dua jilid. Saya buka jilid yang kedua. Juzuk yang kedua. Satu jilid tebal, tapi juzuk yang kedua. Kalau kita ambil yang kita asal, satu jilid tu tebal. Tapi ini dia cuba dia pisahkan juzuk yang kedua pada muka surat 67. Setelah mengemukakan hadis-hadis yang banyak, selain daripada ayat Quran, Imam Zahabi mengemukakan hadis-hadis, pendapat para sahabat, ulama-ulama, termasuklah ulama imam yang empat tentang Allah Ta'ala berada di atas daripada arash. Di sini, dalam bab yang kedua, dia mengemukakan hadis-hadis yang banyak tentang Allah Ta'ala berada di atas arash. Fahadhal hadithu aydan dalun ala annahu subhanahu wa ta'ala fawqas samawati. Hadis ini juga dia kata, hadis ini apa maksud? Hadis yang telah dibentangkan sebelum ini, iaitu hadis tentang peristiwa Nabi SAW naik Isra' Mi'raj, pergi bertemu dengan Allah Ta'ala. Dia kata, fahadhal hadithu aydan dalun ala annahu subhanahu wa ta'ala fawqas samawati wa fawqa jami'il makhluqati. Hadis ini juga menunjukkan Allah Ta'ala di atas langit-langit Allah. Allah Ta'ala di atas daripada langit-langit dan di atas daripada seluruh makhluk. Makhluk yang paling tinggi adalah arash. Allah Ta'ala atas daripada arash. Sebab tu dia kata tertinggi daripada sekalian makhluk.
laula dzalika lakana mi'rajun nabiy sallallahu alaihi wasallam ila fawqis samawati as-sabi'ati ila sidratil muntaha wa dunuwul jabbari minhu wa tadlihi subhanahu wa ta'ala bila kaifin hatta kana minan nabiy sallallahu alaihi wasallam qaba qausaini aw adna wa annahu ra'a tilkal lailata anna jibril ala bihi hatta ata bihi ila Allah Ta'ala. Dia kata di sini, kalaulah tidak sebagaimana yang demikian itu, kalaulah tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di atas daripada segala langitnya, adalah peristiwa Isra', adalah peristiwa Mi'raj. Isra' maknanya berjalan di waktu malam. Mi'raj maknanya daripada bumi naik ke langit sampai langit yang ketujuh. Dia kata di sini, sekiranya tidak yang demikian itu, maka Allah Ta'ala tidak berada di atas segala langitnya. Lakana mi'rajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila fawqis samai. Niscaya dia kata adalah mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam atas daripada langit yang ketujuh sehingga Sidratul Muntaha, dan hampirnya Allah Nabi dengan Allah, hampirnya Allah Ta'ala dengan Nabi, dan Allah Subhanahu wa Nabi pun hampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak ada kaifiat, sehingga Nabi SAW hampirnya sejarak dua anak panah. Cuma di dalam ayat ini sebahagian ulama tafsir kata jarak itu antara Nabi dengan malaikat. Itu khilaf di dalam mentafsirkan ayat ini. Tetapi Imam Zahabi kata jarak itu adalah Nabi dengan Allah, bukan malaikat dengan Nabi. Ini pegangan Imam Zahabi. Wa annahu ra'ahu tilkal lailah, dan bahawasanya Nabi SAW melihat Allah Ta'ala pada malam tersebut, dan Jibril pergi bersama dengan Nabi dan datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi, naik ke langit dengan Nabi, bertemu dengan Allah Ta'ala dengan Nabi, iaitu malaikat Jibril. Dan semua perkara-perkara ini dia kata memberi faham kepada kita Allah Ta'ala berada di langit. Menunjukkan dia kata wa hadzal muqtadiyatu kulluha allati afadatuna annahu fawqas samai batilun la tufidu syai'an. Kalau tidak menunjukkan Allah Ta'ala berada di atas langit, maknanya peristiwa ini batil. Cerita ni tak betul. Betulkah Nabi bertemu dengan Allah Ta'ala di langit? Betulkah berlaku kepada Nabi Mi'raj, Isra' dan Mi'raj? Betul tak betul? Hak yang kita duk mengaji dalam tafsir Quran, kita mengaji dalam hadis Nabi, betulkah Nabi naik ke langit bertemu dengan Allah Ta'ala? Betul tak betul? Betul. Betul ke? Kalau betul, confirm lah Allah Ta'ala berada di langit. Imam Zahabi kata batil cerita ni, cerita karut kalau tak betul. Siapa-siapa yang mengatakan Allah Ta'ala berada di langit dengan kisah Isra Mi'raj adalah bodoh gila. Maknanya cerita ni tak betul. Cerita ni tak betul. Cerita Nabi ni bertemu dengan Allah Ta'ala di langit tak betul lah kalau gitu. Ini hujah yang dikemukakan oleh Imam Zahabi. La tufidu syai'an, tak memberi faedah apa-apa pun. Cerita dongeng, cerita kartun je. Nabi naik ke langit ni. Kalau menafikan Allah Ta'ala berada di langit. Ala za'mi man qala, atas dakwaan orang yang mengatakan innahu fi kulli makanin bizatihi, atas golongan yang mendakwa Allah Ta'ala berada di setiap tempat dengan zatnya. Dia nak jawab golongan Jahmiyah, Mu'tazilah, Ahlil Kalam. Kalau gitu hadis ni tak pakai. Kalau berpegang Allah Ta'ala tak bertempat, Allah Ta'ala ada berada di setiap tempat. Di mana Allah Ta'ala berada di mana-mana, ataupun Allah Ta'ala tak bertempat. Sedangkan penafian tempat itu tidak dinafikan oleh Allah. Allah Ta'ala tak nafi, Allah Ta'ala tak isbat. Kita sebut apa yang disebut oleh Allah. Cukup sekadar tu. Imam Zahabi kata tak maknanya cerita ni tak betul lah kalau gitu. Sedangkan hadis, kisah, cerita tentang Isra' Mi'raj ni di dalam Bukhari Muslim dan semua kita hadis. Seolah-olah hadis ni adalah hadis maudhu', tak boleh pakai. Tidak memberi apa-apa faedah kepada kita. Itu yang disebut oleh Imam Zahabi.
Kita tengok pula di dalam kitab Ar-Raddu 'ala Jahmiyah. Dia juga menjadikan dalil, Imam Darimi menjadikan dalil Isra' dan Mi'raj itu sebagai dalil dan bukti bahawa Allah Subhanahu wa taala berada di atas daripada langit. Dia kata waqad summa qala qad ruwiya fi qabdil arwahi wa su'udil malaikati biha ila Allah ta'ala minas sama'i wa ma dzakara Rasulullah wa ma dzukira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qissatihi hina usriya bihi. Ataupun kita baca di sini wa ma dzakara Rasulullah, apa yang telah menyebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kisahnya ketika dia diperjalankan di dalam peristiwa Isra' ila samai ila sama'in ba'da sama'in. Selepas satu langit kepada satu langit. Langit pertama, lepas tu langit yang kedua, ketiga, keempat sampai yang ketujuh. Dia kata tentang di sini tentang naiknya malaikat kepada Allah Taala. Kan ada dalil yas'adu ilaihi kalimut thayyib wal amalu salih yarfa'uhu. Ayat Quran ada, hadis ada, yata'aqabuna malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari. Imam Darimi pula buat mari dia sambung hadis lain pula selain daripada hadis Isra' dan Mi'raj, yang mana malaikat ni selalu naik turun bertemu dengan Allah Ta'ala, bawa kita punya pahala, kita punya ibadat pergi bertemu dengan Allah Ta'ala di langit. Salah satu lagi dalil. Lepas tu dia kata di sini dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, daripada satu langit kepada satu langit, hatta intaha bihi ila sidratil muntaha, sehingga terhenti kepada sidratul muntaha, allati yantahi ilaiha ilmul khalaiqi fawqa sab'i samawatin, maka terhentilah maklumat ilmu makhluk. Sidratul muntaha ni maknanya ilmu makhluk ni tak tercapai lah, termasuk malaikat Jibril, tak tahu dah apa yang berlaku. Hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Lau kana fi kulli makanin kama yaz'amu haula, kalau sekiranya Allah Ta'ala itu berada di setiap tempat, ataupun dalam ibarat yang lain Allah Ta'ala tak bertempat, maka lil isra'i wal buraqi wal mi'raji izan min makna. Kalau begitu tentang peristiwa Isra' Mi'raj, buraq, maka tak ada makna apa-apa, tak membawa kepada apa-apa makna, apa-apa pengertian. Imam Darimi pula sebut kalau Allah Ta'ala itu tak bertempat, Allah Ta'ala itu berada di mana-mana tempat, maka peristiwa Isra' Mi'raj itu tidak memberi apa-apa makna. Wa ila man ya'ruju bihi ila sama', Nabi pergi naik ke langit ni bertemu siapa? Tak boleh, Allah Ta'ala bukan duduk di langit. Nabi bertemu siapa? Orang kata Allah, tak. Kalau begitu Allah Ta'ala berada di mana? Nabi bertemu dengan siapa? Betul tak? Saya ulangi soalan. Betul tak berlaku Mi'raj kepada Nabi? Nabi naik ke langit, betul tak betul? Nabi bertemu siapa? Kalau begitu, kenapa duk loya buruk? Duk kata, kalau menjadikan hadis peristiwa Isra' Mi'raj ini mengatakan Allah Ta'ala berada di langit, bodoh gila. Tak boleh cakap macam tu. Sebab ini pegangan para ulama'. Ini pegangan para ulama' salaf. Dia kata, wa ila man ya'ruju bihi ila samai. Nabi Mi'raj ini bertemu siapa? Kepada siapa Nabi pergi bertemu? Wa huwa bi za'mikum al-kazibi. Dalam keadaan bahawa dengan dakwaan kamu yang dusta. Sedangkan dia kata rumah Nabi SAW di atas muka bumi. Bukan rumah Nabi naik ke langit, duduk di langit. Nabi pergi naik ke langit itu bertemu siapa sebenarnya? Orang saya dah selalu dengar ceramah. Daripada awal dia sebutlah, baca ayat Quran, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dia ceritalah Nabi ni daripada Masjidil Haram pergi Baitul Maqdis, naik ke langit bertemu pertama sampai ketujuh bertemu dengan Allah Ta'ala, ambil sembahyang 50 waktu asalnya. Nabi ambil sembahyang 50 waktu, naik turun bertemu dengan Allah. Tiba-tiba dia buat kesimpulan, tuan-tuan jangan mengatakan Allah Ta'ala berada di langit. Tadi kan hang cerita apa? Yang Nabi bertemu siapa? Siapa yang bagi sembahyang 50 waktu?
Inilah bila bercakap menggunakan logik akal di dalam membahaskan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ulama-ulama salaf tulis banyak buku, banyak kitab, tolak. Ada orang kata pula, individu yang sama, kalau gitu belah otak, ambil otak ni, akal ni buang. Sebab akal tak penting. Kena faham. Berulang kali saya sebut kerana disebut oleh Allah. Bukan kata tak boleh guna akal. Tetapi menggunakan akal dalam isu apa? Dalam bab apa? Dalam masalah apa kita guna akal? Di dalam nak melihat kejadian Allah. Hasil daripada kita melihat ciptaan kejadian Allah Ta'ala dapat meningkatkan iman kita, menambahkan tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi. Siapa boleh buat langit bumi? Allah Ta'ala saja. Pada perselisihan malam dan siang, siapa boleh buat siang malam? Allah Ta'ala saja. Ini adalah merupakan tanda-tanda tentang kekuasaan Allah Ta'ala bagi orang yang berakal. Akal bukan kata tak boleh guna. Guna untuk melihat kebesaran Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Mengapa mereka tidak memerhatikan tentang bagaimana unta dijadikan? Okey, unta makhluk, fikirlah. Guna akal fikir unta jadi macam mana? Fikir. Adapun tentang zat Allah Ta'ala tidak difahami dengan fikiran. Sebab itu Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu aminu billah. Berimanlah kepada Allah. Bila zat Allah Ta'ala tak boleh fikir. Nanti kita akan hurai satu tajuk pula. Sebab apa diutuskan para rasul. Kalau fikir, Hindu Tuhan lain, Buddha lain, Kristian lain, Ayah Pen Tuhan lain, Rasul Kahar lain. Sebab semua orang dia memahami Tuhan berdasarkan kepada logik dia. Pelajar-pelajar juga semua ini, Faris mungkin Tuhan dia lain kalau dia guna akal. Zuis lain. Ridwan lain Tuhan dia. Sebab guna akal. Sebab itu kita belajar di sini nak ajak kenal Allah melalui Quran. Kenal Allah melalui hadis Nabi SAW. Kalau guna akal itu jadinya. Orang ni kata Allah Ta'ala Tuhan dia macam ni macam ni. Esok orang lain pula kata Tuhan dia macam ni macam ni. Diutuskan kepada oleh Allah Ta'ala para rasul untuk memperkenalkan siapa Allah. Yang itu insya-Allah kita akan kupas pada tajuk yang khusus dalam bab ini. Sebab apa diutuskan para rasul. Dan Allah Ta'ala sendiri bila nak kenal Allah Ta'ala dia sebut sifat ketuhanan, sifat dia. Allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ciri ataupun sifat ketuhanan menjadikan kamu, nenek moyang kamu. Adakah Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah oleh manusia bersifat dengan mencipta? Kesimpulannya, nak kenal Allah mesti dengan wahyu. Apa yang disampaikan oleh Allah dan apa yang dihuraikan oleh Nabi SAW. Jadi sebab itu hadirin sekalian, pedalamilah Al-Quran. Pedalamilah hadis-hadis Nabi. Bagaimana cara nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pegangan golongan salaf yang dipegang oleh Nabi dan para sahabat dan juga tabi'in. Mereka mengenal Allah melalui Quran, mengenal Allah melalui hadis Nabi SAW. Cuma yang terakhir saya nak sebut di sini, saya tidak pasti. Wallahu alam. Saya tidak pasti siapa yang bodoh gila. Sama ada Imam Zahabi dan juga Imam Darimi yang menjadikan dalil peristiwa Isra' Mi'raj itu adalah sebagai bukti Allah Ta'ala berada di atas arasy, dari atas daripada langitnya, ataupun siapa saya tak tahu. Siapa yang bodoh gila saya tak tahu. Ini satu soalan. Bukan satu tuduhan. Sebab Imam Zahabi dah sebut. Imam Darimi dan beberapa ulama yang lain dah menyebut peristiwa Isra' dan Mi'raj itu sebagai tanda, bukti, hujah, dalil Allah Ta'ala berada di atas langit. Jadi sekadar itu dulu maknanya penjelasan yang ringkas berserta dengan bukti dan dalil sebahagian daripada kalangan ulama yang berpegang dengan akidah salaf bahawa mereka menjadikan
peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi SAW pergi bertemu dengan Allah Ta'ala sebagai bukti Allah Ta'ala berada di atas segala langitnya, iaitu berada di atas arasnya. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.